Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman berikut antara paparan utama Selasa 27 Disember. Dua pengikut Tuhan Harun dihukum mati. Rogol adik kandung, pengawal keselamatan di penjara 45 tahun. Mahkamah Tinggi Kuantan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap dua pengikut kumpulan ajaran sesat Tuhan Harun atas kesalahan membunuh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Ahmad Rafli Abdul Malik pada 2013. Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Abdul Karim Abdul Rahman membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap tertuduh. Su Mustafa Suradi, 41 tahun dan Syamsinar Abdul Halim, 39 tahun didapati bersalah mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh Ahmad Rafli di nombor 7 Lorong IM 2 Palang 29 Bandar Indra Makota pada pukul 1.50 tengah hari 10 November 2013. Su Mustafa dan Syamsinar juga didapati bersalah mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Kesiasaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama kerana bersama dengan seorang lagi yang masih bebas melakukan konspirasi untuk membunuh Ahmad Rafli pada tarikh dan lokasi sama. Tiga lagi pengikut kumpulan ajaran sesat itu, Azida Muhammad Zul, 33 tahun yang juga isteri kepada Tuhan Harun, pemandu mereka Syaizral Edi Nizam Syari, 40 tahun dan Jeffrey Safar, 39 tahun dibebaskan selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan keraguan munasabah pembabitan mereka dalam konspirasi pembunuhan Ahmad Rafli. Pihak pendakwa dan peguam bela masing-masing mengemukakan 54 dan 10 saksi sepanjang perbicaraan yang berlangsung kira-kira 2 tahun. Seorang pengawal keselamatan dihukum penjara 45 tahun dan 30 sebatan oleh Mahkamah Session Kota Baru kerana merogol adik kandungnya hingga melahirkan seorang anak. Hakim Ahmad Bazli Bahrudin menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh yang berusia 23 tahun berasal dari Mengkebang, Kuala Krai. Tertuduh mengaku 3 kali merogol adiknya di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Gong Datuk, Pasir Putih. Dia melakukan perbuatan keji itu pada 12 tengah malam Februari dan April 2015 ketika mangsa berusia 15 tahun serta Mac 2016 ketika mangsa berusia 16 tahun. Perbuatan itu terbongkar selepas adiknya melahirkan seorang bayi perempuan pada 8 Disember lalu. Polis diminta segera menyiasat laporan berhubung kes penderaan di rumah kebajikan Caring Hands di Taman Lim, Ipoh, Perak. Laporan oleh sebuah akhbar berbahasa Inggeris hari ini mendakwa 12 kanak-kanak perempuan di rumah kebajikan tersebut didera dari segi fizikal dan emosi selama bertahun-tahun namun tiada tindakan diambil pihak berkuasa. Laporan akhbar itu antara lain turut menyatakan mangsa mendakwa mereka disebat di tapak kaki, tangan dan punggung selain dimasukkan dalam sangkar anjing dan tidak diberi makanan jika melakukan kesalahan. Esko Kerajaan Negeri Datuk Rusnah Kasim ketika dihubungi memberitahu Persatuan Penyayang Ipoh yang mengendalikan rumah kebajikan itu telah membuat 2 laporan polis pada 11 Jun dan 12 Ogos lepas. Malah pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datin Paduka Ciu Mefan telah meninjau rumah kebajikan itu dan penghuninya. Jelasnya rumah kebajikan itu beroperasi secara sah dan pihaknya memberi jaminan premis itu tidak akan ditutup. Dakwaan polis Thailand bahawa Pulau Pinang transit pengedaran dan penyeludupan dadah adalah tidak tepat. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menegaskan hanya kerana terdapat sekelompok kecil yang terbabit dengan pengedaran dadah tidak bermakna Pulau Mutiara menjadi hab dadah.
Jelas beliau, sebahagian besar dadah datang dari Thailand dan dibawa ke selatan Thailand sebelum diseludup masuk ke Malaysia dan kemudiannya ke negara lain. Just because dadah tu datang ke Pulau Pinang ataupun ada 2-3 orang yang daripada Pulau Pinang yang terlibat dalam pengedaran dadah itu tidak bermakna negeri itu adalah satu hub. Jadi apapun pihak polis sentiasa mengambil tindakan terhadap kumpulan-kumpulan ini dan in fact kebanyakan kejayaan di Thailand juga adalah hasil kerjasama daripada kita juga. Tan Sri Khalid bercakap kepada media selepas menghadiri majlis pemakaian pangkat pegawai kanan polis di Bukit Aman. Beliau diminta mengulas dakwaan pemangku pemerintah bahagian pencegahan narkotik kawasan 4 Thailand, Major General Dusade Cho San Kich, yang mengatakan Pulau Pinang sebagai hub transit pengedaran dadah. Menurut Tan Sri Khalid, kerajaan sedang merangka dasar baharu bagi menghadapi ancaman dadah di negara ini namun enggan mengulas lanjut. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas 2016 yang akan berlangsung malam esok menampilkan kelainan berbanding penganjuran majlis seumpamanya sebelum ini. Ia berkonsep kerayaan santai di lokasi ikonik yang menjadi tumpuan pengunjung tempatan dan pelancong asing. Ivan Toh membawakan anda gambaran lebih dekat di Pavilion Kuala Lumpur. Silakan Ivan. Ya, sememangnya banyak kelainan yang cuba ditonjolkan untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia sempena dengan Christmas 2016 ini dan tujuannya sebenarnya hanyalah satu, adalah untuk sama-sama kita meraihkan kepelbagaian budaya dan juga perayaan di negara ini, dan pemilihan lokasinya pastinya begitu membangkitkan keturjaan kita lagi untuk sama-sama dalam perayaan ataupun Majlis Rumah Terbuka sempena dengan Christmas ini. Anda boleh saksikan sendiri di belakang saya pengunjung yang lalu lalang ini, bukan saja pengunjung-pengunjung tempatan tapi juga pelancong-pelancong asing yang sememangnya saya tidak perlu perkenalkan lebih lanjut lagi tentang pavilion ini. Apapun, saya bersama dengan Miss Kung Suan Ai, iaitu pengarah pemasaran untuk pavilion. Setiap tahun pavilion tampilkan kelainan dari segi perhiasannya, dan terima kasih juga kepada pavilion tahun ini kerana sudi menjadi tuan rumah untuk sambutan MRTM 2016 sempena dengan Christmas. Jadi ceritakan sedikit apakah konsep yang cuba ditonjolkan oleh pavilion. Pavilion Kuala Lumpur ini actually merupakan destinasi membeli belah yang amat popular ya, dan setiap tahun banyak pengunjung ya dari dalam dan luar negara ya yang mengunjungi, sebab kita showcase ya decoration yang sangat grand, dan tema tahun ini adalah Christmas Ever After. Kita memaparkan a very grand castle dan juga ya Swarovski merry-go-round yang pertama di dunia. Jadi perhiasan ini akan menjadi backdrop ya kepada acara Christmas open house tahun ini. Ya, saya sendiri dapat rasakan mood festival itu apabila menjejakkan kaki terus masuk di pekarangan ataupun pentas utama di pavilion ini. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi menjadi tuan rumah, dan pengunjung di pavilion ini kita tahu aksesnya sangat mudah kerana dia terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur dan satu destinasi yang cukup ikonik sekali. Ya, lokasinya memang strategik ya, di tengah-tengah tourism hub ya, Bukit Bintang. This is the hub of shopping tourism ya. Jadi dengan acara ya Christmas Open House ini, kita akan memberikan ya para pelancong asing kita ya a very memorable time ya bila mereka bercuti. And it's very important because open house ini merupakan satu tourism produk ya yang amat unik kerana ia memaparkan ya kita punya multicultural, multi-racial dan juga toleransi ya di antara kaum bangsa Malaysia. Ya, dan sambutan MRTM sempena dengan Christmas ini bukan berlangsung pada malam ini tapi malam esok bermula 8.30 malam. Dan satu lagi mungkin kemudahan yang disediakan oleh pavilion. Kita tahu ada kemudahan surau, tempat makanan dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sikit. Well, Pavilion Kuala Lumpur memangnya destinasi untuk retail mix ya yang paling unggul ya. The shopping experience is very very good, dan juga ya pelbagai restoran, cafe, and also ya
di musim perayaan ni banyak ya experience and shopping special juga. And you can see of course kemudahan dan fasilitinya memang sesuai ya. It is very accessible to everyone dan you can see the sokongan yang kita terima from the Christmas amat menggalakkan, and I think dengan hiburan yang disediakan esok oleh pihak kementerian, it will be really a double impact celebration untuk kita semua. Baik, terima kasih Cik Kung. Itu dia untuk malam esok kepada anda yang mungkin berada di sekitar Lembah Kelang untuk sama-sama menyertai kami di pavilion ini. Anda boleh datang awal, rasai pengalaman seperti yang dikatakan itu, pengalaman beli belah, dan juga nantikan acara yang akan berlangsung pada pukul 8.30 malam esok. Anda tidak perlu risau dengan cuacanya kerana kita akan langsungkan majlis ini di dalam perkarangan pavilion. Untuk itu saya kembalikan dahulu bersama dengan Fahato dan juga Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Baik, nampaknya keadaan cukup meriah sekali di sana. Baik, terima kasih Ivanto. 2016 disifatkan sebagai tahun yang penuh mencabar termasuk ketidakstabilan ekonomi dunia. Namun, pembangunan negara tidak pernah dipinggirkan, terutama yang melibatkan kesejahteraan rakyat. Kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan awam merupakan antara yang diberi keutamaan oleh kerajaan untuk ditambah baik pada tahun ini. Sistem pengangkutan awam negara membuka lembaran baru dengan pembukaan operasi perkhidmatan Mass Rapid Transit MRT Sungai Buloh Kajang fasa pertama pada 15 Disember lalu. Perkhidmatan yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ini menghubungkan Sungai Buloh Selangor ke Semantan Kuala Lumpur melibatkan laluan sepanjang 21 km dengan 12 buah stesen. Dan sehingga 16 Januari tahun hadapan, perkhidmatan MRT dan bas perantara akan diberi percuma kepada pelanggan. Sementara itu, perjanjian bilateral projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura HSR dimuktamadkan sebagai bukti komitmen kedua negara berjiran dalam mengeratkan jaringan pengangkutan. Detik bersejarah ini disaksikan Datuk Seri Najib dan rakan sejawatannya dari Singapura, Lee Hsien Loong, 13 Disember lalu. Landasan kereta api sepanjang 350 km akan menghubungkan bandaraya Singapura dengan ibu negara dalam tempoh 90 minit serta mempunyai 8 stesen sepanjang jajarannya. Tidak sekadar menambah baik sistem pengangkutan awam di kawasan bandar, komitmen kerajaan turut meliputi kawasan luar bandar. Pada pembentangan bajet 2017 pada 21 Oktober lalu, Datuk Seri Najib mengumumkan pelaksanaan sistem kereta api laju Kuala Lumpur Pantai Timur sejauh 600 km. Ia melibatkan perbelanjaan keseluruhan RM55 bilion yang dijangka siap sepenuhnya pada 2022. Selain itu, keutamaan untuk menambah baik sistem pengangkutan tidak hanya tertumpu di Semenanjung semata-mata. Di Sarawak, 8 pakej lebuhraya PAN Borneo Sarawak bernilai RM12.5 bilion dilancarkan 18 Disember lalu. Dan selang sehari kemudian, pakej 3 fasa 1A projek lebuhraya PAN Borneo Sabah pula turut dilancar. Pakej melibatkan jajaran jalan pintas Lahad Datu ini sekaligus melengkapkan fasa 1A projek berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri banyak memberi tumpuan kepada isu keselamatan pada tahun ini. Pada perasmian penutup Forum Putrajaya sempena pameran dan persidangan Perkhidmatan Pertahanan Asia 2016 pada 19 April lalu, beliau mahu ASEAN melengkapkan mekanisme pertahanan dan keselamatan secara kolektif. Atas semangat kebersamaan ASEAN, awal bulan ini bersama Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyertai Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya. Lebih 10,000 orang berhimpun di pekarangan Stadium Mini Titiwangsa membantah penindasan terhadap etnik Rohingya di Myanmar. Perhimpunan ini turut dihadiri pemimpin PAS dan masyarakat Rohingya di Malaysia. Kerja mendalam dan melebar sistem saliran di kawasan Kemasik, Kemaman Terengganu telah dilakukan segera
bagi melancarkan aliran air yang bertakung di kawasan banjir. Ia telah dilakukan sejak awal pagi tadi melibatkan beberapa kampung iaitu Kampung Baru Kanan dan Kampung Baru Kiri. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Tenaga dan Teknologi Hijau, Insinyur Rosli Osman, banjir yang berlaku di kawasan berkenaan dikenal pasti berpunca daripada limpahan air sungai dan sistem saliran tersumbat serta kawasan longkang dan parit yang perlu didalamkan dan dilebarkan. Rosli berkata demikian ketika ditemui di Pusat Pemindahan Banjir Sekolah Menengah Kebangsaan Badrul Alam Shah Kemasih. Turut sama meninjau penduduk terjejas banjir, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Terengganu, Lieutenant Colonel Cik Adam A. Rahman. Terdahulu Rosli turun padang meninjau kerja-kerja mendalamkan sistem saliran di kawasan yang terlibat dengan bencana banjir tersebut. Banjir kali kedua yang melanda kawasan tersebut turut disebabkan oleh penambakan tanah yang tidak terkawal oleh beberapa pihak yang membina rumah. Mengulas mengenai banjir yang berlaku, Lieutenant Cik Adam kata, banjir kali kedua ini tidak terlalu serius apabila 2 daripada 4 pusat pemindahan telah ditutup sejak semalam. Buat masa ini, hanya 2 buah pusat pemindahan masih dibuka dan jumlah penduduk terjejas juga semakin berkurangan. Saya terkilan kerana masih belum mendapat bantuan rumah kekal. Itu keluhan mangsa banjir yang sangat berharap dapat memiliki kediaman lebih sempurna kerana rumah yang diduduki sekarang terlalu usang dan hampir roboh. Aziza Jusoh, 55 tahun bersama 6 ahli keluarganya yang tinggal di Kampung Nerang, Gua Musang, Kelantan adalah mangsa Bah Kuning 2014. Selepas bencana banjir, mereka sekeluarga tinggal di khemah sementara di Bandar Utama selama setahun dan di kem program latihan hikmat negara etnobotani selama 5 bulan. Sejak 7 bulan lalu, mereka sekeluarga kembali ke rumah asal yang hampir roboh selepas nama mereka tercicir daripada senarai penerima bantuan. Rumah ini terlalu usang dan sudah tidak sesuai untuk diduduki kerana bumbung bocor dan berisiko roboh atau hanyut sekiranya ribut dan banjir melanda. Akibat kesempitan hidup, mereka tidak mampu untuk memperbaiki kerosakan atau membina rumah baharu. Suami Azizah, Ku Amran Kumat, 50 tahun pula menghidap pelbagai penyakit kronik seperti lelah, paru-paru berair, sakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Suaminya kini dirawat di Hospital Gua Musang. Azizah berharap pihak berwajib dapat membantu atau menyegerakan bantuan rumah kekal seperti penduduk lain yang sudah menerima bantuan berkenaan. Berbelanja secara ala kadar dan berhemah untuk persiapan sesi persekolahan baharu Januari itu, ini antara cara ibu bapa menghadapi peningkatan kos sara hidup. Berdepan situasi ekonomi yang kian mencabar, mendorong mereka lebih bijak berbelanja mengikut keutamaan. Tinjauan wartawan Edi Reza Rohadian. Kurang dari seminggu sesi persekolahan 2017 akan bermula dan pastinya waktu ini menjadi rutin untuk setiap ibu bapa untuk berbelanja barangan keperluan harian persekolahan anak-anak seperti baju, kasut, buku dan juga alat tulis. Isunya sejauh mana tahap kemampuan dan juga trend perbelanjaan ibu bapa untuk anak-anak mereka disebabkan kos sara hidup yang meningkat. Ikuti respon mereka. Tinjauan kru RTM di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman di Ibu Negara mendapati kebanyakan ibu bapa memilih untuk membeli barangan keperluan sahaja meski peniaga melakukan promosi dan potongan harga. Bagi mereka, tiada keperluan membeli barangan baharu jika peralatan dan barangan persekolahan sedia ada masih boleh digunakan. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ni, kita akan cuba melakukan penjimbatan yang mana boleh. Seperti sekiranya baju yang tahun lepas tu masih boleh diguna pakai dan kita pakai lagi lah. Jadi tak perlu membeli yang baru lah. Jadi yang mana kita boleh jimat, kita akan cuba jimatkan. Saya kira beli mana yang perlu je lah, kira yang tahun lepas tu yang boleh pakai macam kasut ke baju ke yang boleh pakai tu saya pakailah. Mana apa yang kurang saya tambah lah untuk jimatkan saya punya perbelanjaan lah. Yalah barang-barang sekarang ni pun harga pun meningkat juga. Mana kita beli apa ni yang sepatutnya lah kita belilah.
Ada juga segelintir ibu bapa yang berpendapat simpanan lebih awal dan pembelian secara berperingkat wajar dilakukan. Ia bagi mengelak bebanan kewangan sekiranya membeli barangan persekolahan serentak, terutama bagi ibu bapa yang mempunyai anak ramai. Lalu kita dah tahu kan time bila sekolah nak buka ke apa ke, sebulan dua sebelum tu kita dah fikir dah. Kalau apa yang boleh pakai lagi kita pakai dulu, yang mana yang tak ada je lah kita cari. Bulan tu saya fikirlah yang mana saya nak beli dulu. Okey, di akhir ni semuanya saya beli alat tulis je. Sebelum tu saya beli baju sekolah anak lah, takut tak ada saiz kan. So kita beli baju sekolah anak. Lepas tu bila dah nak dekat sekolah ni, saya rasa better saya beli alat tulis lah. Alat tulis selalunya stok ada kan. Walaupun keperluan anak-anak perlu didahulukan, namun ia harus mengikut kemampuan situasi kewangan ibu bapa. Pokoknya, barangan hanyalah sekadar keperluan material. Sebaliknya, prestasi dalam pelajaran menjadi keutamaan. Andy Reza, RTM. 1,355 penerima bantuan dana persekolahan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Manir di Terengganu menarik nafas lega. Bantuan itu walaupun sedikit dapat juga mengurangkan beban perbelanjaan menjelang sesi baharu persekolahan 2017 yang bermula minggu depan. Bantuan disampaikan pegawai penyelaras DUN itu Yusof Awang Hitam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pemberian dana raya, dana sekolah. Saya dapat membeli pakaian sekolah anak-anak saya dan daftar sekolah. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Yusof Awang Hitam atas pemberian beliau. Boleh pitih ni boleh bantu saya. Cucu-cucu sekolah. Saya orang miskin. Beli alat-alat tulis dia, baju-baju dia. Terima kasih banyaklah. Boleh bantuan ni. Untuk beli pakaian anak lah, anak sekolah untuk persediaan untuk masuk sekolah tahun depan ni lah, tahun 2017. Okeylah, terima kasih banyak-banyak. Pusat Khidmat Dun Manir sentiasa mempergiatkan usaha membantu rakyat selaras pengiktirafannya sebagai Pusat Khidmat Dun terbaik pada Perhimpunan Agung UMNO 2016. Pengiktirafan itu menjadi motivasi untuk beliau terus membantu rakyat di Dun Manir agar mereka dapat menikmati hidup yang selesa di bawah kepimpinan Barisan Nasional BN. Dapat membantu meringankan beban rakyat dalam Dun Manir walaupun dapat RM1 untuk satu orang. Jadi kalau anak ramai lebih daripada 3 orang dia akan dapat 300. Mana sekurang-kurangnya dapat meringankan beban. Dapat membeli bantuan, dapat membeli pakaian sekolah. Dan selain daripada itu juga saya bersama dengan Ketua Pemuda Negeri Saudara Johari, Tuan Haji Johari, mengadakan program potong rambut, gunting rambut. Cara percuma. Selain pemberian dana persekolahan, turut diadakan perkhidmatan gunting rambut secara percuma khas untuk anak-anak Dun Manir. Sementara itu, di Kedah, 350 anak yatim menerima bantuan persekolahan yang disumbangkan Yayasan Anak-Anak Yatim Sultanah Hamidah. Bantuan berupa pakaian dan peralatan sekolah serta kemah disampaikan Pengarah Yayasan Anak-Anak Yatim Sultanah Hamidah, Datuk Rosli Awang di Kepala Batas Al-Usta. Penerima dipilih daripada 10 daerah di Kedah iaitu Padang Terap, Kota Star, Pendang, Kubang Pasu, Kuala Muda, Kulim Bandar Baharu, Baling, Pokok Sena, Sik dan Yan. Saya sentiasa bersyukur kehadrat Allah kerana program-program sebegini dapat membantu anak-anak yang di Kedah ni. Anak-anak pun ramai yang susah. Anak-anak yatim daripada kampung-kampung di daerah, di 10 daerah. Ya. Kita bagi dia semangat supaya satu masa anak-anak yatim ni akan menjadi insan yang lebih berdaya saing. Sementara itu, penerima dan waris yang ditemui bersyukur dengan bantuan yang diterima. Terima kasih kepada Sultanah Hamidah kerana memberi barang-barang keperluan sekolah kepada kami. Saya rasa gembira dapat sumbangan daripada Yayasan Yatim Sultanah Hamidah. Terima kasih kepada bagi sumbangan kepada kami dapat mencedahkan sesi persekolahan kami. Terima kasih kepada semua bagi sumbangan. Terdepan sekolah semangat sikit. Saya rasa bangga lah kerana Yayasan Sultanah Hamidah dapat beri sumbangan seperti ini. Rasa ringan sikit beban untuk nak buka sekolah ni.
Yayasan Anak-Anak Yatim Sultanah Haminah yang dinaungi Sultanah Kedah Tuanku Hajiah Haminah ditubuhkan pada 15 Julai 2011. Penubuhan yayasan ini bertujuan mencari sumbangan dana bagi menangani dan mengurus kebajikan anak-anak yatim khususnya di Kedah. Program Wakaf Buku, konsep terbaru yang diperkenal Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi meluaskan penyebaran ilmu melalui buku. Melalui program tersebut, RM50,000 disasar dikumpul daripada orang ramai bagi membeli 80 buah kitab tafsir. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi DBP, Kamarul Zaman Syahrudin, tempoh bermula hari ini hingga 30 Jun tahun ditetapkan bagi mencapai jumlah tersebut. Justru orang ramai dialu-alukan menghulurkan sumbangan melalui 5 kaedah yang memudahkan mereka. Pelanggan boleh melayari laman sesawang tertera sebelum menekan klik pada pilihan nilai wakaf yang diberi bermula dari RM10, RM30, RM50 dan juga RM100 atau nilai sebuah buku. Mereka juga boleh terus ke kaunter mana-mana bank Islam dan membuat pembayaran melalui deposit tunai satu cek. Pemindahan akaun juga boleh dilakukan ke akaun DBP selain pewakaf datang sendiri ke kedai buku DBP Hulu Kelang atau melalui promosi dan jualan bergerak Ujana Buku DBP. Sejumlah wang dikumpul akan ditukarkan kepada 40 buah kitab tafsir Maudu'iyah dan 40 buah kitab tafsir Mubin untuk diwakafkan kepada 5 buah ma'had tahfiz yang terpilih. Program wakaf buku ini disempurnakan pendakwa terkenal Ustaz Daniel Don Biajid yang turut merasmikan Surau Baitul Hikmah DBP Hulu Kelang. Ia turut mendapat kerjasama Perbadanan Wakaf Selangor dan Bank Islam Malaysia Berhad. Sebenarnya kita nak memudahkan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan, dan macam Ustaz sebutkan tadi, wakaf dulu dia sangat tradisional sifatnya, tapi kini sudah diperluaskan lagi dalam bentuk buku yang sangat bermanfaat kepada masyarakat. Perjanjian pembelian 4 buah kapal tugas-tugas khas pesisir pantai LMS untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia akan ditandatangani Mac tahun depan. Pembelian kapal buatan China itu akan mempertingkat tugas pemantauan di sempadan perairan negara. Menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, perjanjian akan dimeterai pada Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 2017. Perancangan jadi dirancangkan pada 5 nanti akan tertandatangan LOI dan mereka, dan seterusnya pembinaan kapal akan dibuat. Dia punya jangka waktu kapal itu tak dapat saya berikan dengan nyata, tapi selangkah dulu, iaitu sewaktu 5 pada bulan Mac itu nanti akan tertandatanganlah. 4 kapal LMS itu bakal menggantikan kapal TLDM sedia ada yang sudah berusia dan memerlukan kos operasi dan selenggaraan yang sangat tinggi. Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi bercakap kepada media pada majlis penyerahan kalender ATM 2017 di Ibu Negara. Perwira Niaga Malaysia Pernama turut menyerahkan cek tabung kebajikan Angkatan Tentera berjumlah RM400,000. Keadaan kesihatan juru kamera 9 RTM Muhammad Amirul Amir Muhammad Amir yang cedera terkena tembakan pada 1 Disember lalu semakin baik. Bagaimanapun, beliau masih perlu berehat agar tahap kesihatan pulih sepenuhnya. Semasa kunjungan pihak pengurusan RTM ke rumahnya, Amirul yang cedera ditembak pada bahu kirinya tetap menunjukkan semangat yang kuat untuk kembali bertugas. Beliau turut menerima sumbangan daripada warga kerja RTM yang disampaikan pengarah berita ehwal semasa RTM Abdul Muiz Syafi'i mewakili Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Tak sabar nak kerja balik nak. Tak sabar tu ya. Tapi macam mana dugaan yang saya rempuh ni tak boleh tak boleh diterima lah kan. Makcik mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua kaki tangan KL juga. Semoga makcik pun doa daripada semua pihak untuk kesembuhan Amirul. Amirul memang berhasrat nak bekerja. Hari-hari dia sebut dia nak bekerja. Makcik harap dia mendapat kesembuhan yang cepat. Masa tu UMNO
Walaupun beliau masih trauma dengan kejadian tersebut, komitmen Amirul terhadap tugas wajar dicontohi. Dalam kejadian berhampiran susur masuk ke Jambatan Pulau Pinang itu, 3 termasuk ahli perniagaan Datuk Ong Teck Kuang maut apabila pengawal peribadinya berusia 37 tahun melepaskan tembakan rambang yang turut mengorbankan seorang penunggang motosikal dan pemandu kereta. Bank Negara Malaysia mengingatkan institusi kewangan untuk mematuhi obligasi pelaporan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 FSA. Ia khususnya keperluan untuk segera memaklumkan sebarang penemuan penting kepada Bank Pusat. Dalam satu kenyataannya, Bank Negara berkata ia telah memulakan tindakan penguatkuasaan di bawah FSA terhadap sebuah institusi kewangan kerana gagal memaklumkan dengan segera mengenai dapatan audit yang signifikan berhubung dengan salah laku peniaganya. Dapatan itu menunjukkan bahawa terdapat komunikasi dengan pedagang daripada institusi kewangan asing lain, termasuk rujukan yang tidak sewajarnya terhadap proses penghantaran penetapan kadar. Bank Negara terus menegaskan ia mengambil serius pelanggaran pelaporan seperti itu, terutamanya penglibatan institusi kewangan dalam pasaran kontrak hadapan tidak boleh serah NDF ringgit 2 pesisir atau sebarang aktiviti berkaitan ke arah manipulasi pasaran. Sejak mula beroperasi pada 16 Disember lalu, transit aliran masa MRT Sungai Buloh Kajang SBK Fasa 1 telah menerima lebih 250,000 penumpang. Bilangan penumpang tertinggi direkodkan pada 60,000 sehari ketika hujung minggu. Wartawan Vanessa Mering melaporkan. Ternyata ramai yang memanfaatkan cuti hujung minggu dan musim cuti persekolahan ini untuk merasai sendiri pengalaman menaiki MRT yang beroperasi secara percuma sehingga 16 Januari 2017. Bukan sahaja warga kota, bahkan daripada luar Selangor dan wilayah Persekutuan. Mereka datang bersama keluarga, terutamanya hujung minggu. Saya lihat mereka ini begitu teruja dan excited untuk mencuba sistem MRT yang merupakan sistem MRT tanpa pemandu yang pertama di Malaysia. Setakat ini, stesen yang menerima paling ramai penumpang adalah stesen MRT Sungai Buloh dan Mutiara Damansara. Ini berikutan kedudukan yang strategik kedua-dua stesen berkenaan yang berhampiran dengan kawasan perumahan dan pusat membeli belah. Rata-rata penumpang yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam itu memberikan respon positif. Ini pertama kali saya naik MRT. Keadaannya sangat luas dan impresif. So ini kemudahan yang kita sudah lama menunggulah. Tak payah melalui traffic jam, masa yang lebih singkat, cepat, and then lebih mudah lah. Tak payah parking time, all those things. Saya rasa ni lagi selesa dengan lagi sistematik daripada yang LRT semua tu. Ya, lagi selesa sebab dia punya seat pun nampak banyak. Lepas tu dia lagi selesa, luas nak duduk dengan keluarga, ayah, ibu, anak. Ya, mestilah sebab lepas bangun ayah pun kata nak pergi MRT kan. Semua pun macam tu. This is future lah, untuk future. So puas hatilah saya rasa apa yang ada dalam ni, kos besar, macam-macam, perjalanan cepat. Bolehlah untuk warga kota, saya rasa sesuai untuk naik MRT ni dan mudah ke mana saja. Lepas ni mungkin saya selalu naik. Pengangkutan awam bukan sahaja memudahkan pergerakan kita dari satu lokasi ke lokasi yang lain, tetapi turut membantu dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu, pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh kerajaan bagi memantapkan jaringan pengangkutan awam di negara ini. Vanessa Mering melaporkan untuk TV1. Prestasi Felda Global Ventures FGV perlu dinilai untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang. Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden Kumpulan Datuk Zakaria Arshad dalam satu kenyataan menegaskan pelaburan dalam sektor peladangan adalah berkonsepkan jangka panjang kerana melibatkan fasa turun naik harga komoditi berkenaan di pasaran dunia.
Ketika disenaraikan pada Jun 2012, harga saham FGV diterbitkan pada harga RM4.55 sesaham dan melonjak ke paras melebihi RM5 pada awal apungan. Harga komoditi dan pasaran industri peladangan sawit ketika itu berada di tahap yang cukup tinggi dan penyenaraian dibuat pada tempoh yang tepat. Bagaimanapun, selepas itu, harga komoditi sawit dunia mula mencatatkan penurunan yang secara langsung mempengaruhi sentimen pelabur ke atas kaunter-kaunter saham berasaskan komoditi berkenaan termasuk FGV. Sejak disenaraikan pada 2012, FGV katanya tidak pernah gagal memberi dividen kepada semua pemegang saham walaupun berdepan situasi perniagaan yang mencabar. Syarikat peladangan itu kini sedang dalam proses transformasi perniagaan dan operasinya melalui Pelan Strategik 2017-2020. Pada tahun ini sahaja, FGV telah meletakkan sasaran penjimatan kos pentadbiran sebanyak RM100 juta dan ketika ini berada di landasan betul untuk mencapainya. Pelan strategik yang sedang dilaksanakan dijangka mula membuahkan hasil pada 2017 dan membantu operasi kumpulan terus mampan untuk jangka masa panjang. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia diunjur berkembang sekitar 4 hingga 5% tahun depan. Antara faktor yang bakal memacu pertumbuhan termasuk ekonomi perkhidmatan, ekonomi digital dan sektor pengilangan. Jadi saya lihat bagaimana untuk merancakkan lagi pertumbuhan dan juga permintaan terhadap pasaran domestik ini ialah untuk meningkatkan kapasiti dari segi kemahiran dan juga teknologi. Dan kita mesti embrace ataupun menggunakan segala teknologi yang sedia ada ni, terutama di era digital ini semaksimal yang mungkin. Dari segi imbangan dagangan, beliau yakin Malaysia masih mampu mengekalkan lebihan dagangan dengan adanya perjanjian perdagangan bebas FTA dengan beberapa negara. Untuk memastikan bahawa nilai ekspor itu kekal dan juga meningkat, peningkatan jumlah barangan yang kita ekspor dan juga perkhidmatan itu mesti ditingkatkan untuk menampung kejatuhan nilai ringgit. Manakala bagi pasaran modal tempatan, peningkatan terhadap pemilikan asing di Bursa Malaysia dilihat semakin pulih. Ini susulan peruntukan RM3 bilion melalui bajet 2017 yang bertujuan bagi merancakkan pelaburan. Insentif yang ditawarkan itu khusus untuk perusahaan bermodal kecil dan sederhana yang dilihat berpotensi untuk mempergiat pasaran tersebut. Betul tak? Apa bau kan? Pengurusan FAS lantik P. Maniam, Ketua Jurulatih Baharu Selangor musim 2017. Pemuda UMNO dan Majlis Belia Negeri Perlis tampil dengan bantuan pastikan Perlis kekal dalam Liga Perdana. Ini mengenai perkembangan yang agak positif skuad Selangor. Bekas Ketua Jurulatih Pasukan Piala FAM AirAsia All-Star FC, P. Maniam dilantik pengurusan FAS selaku Ketua Jurulatih Baharu skuad Selangor bagi musim 2017. Pelantikan P. Maniam ini diumumkan menerusi kenyataan media di portal rasmi Persatuan Bola Sepak Selangor FAS. P. Maniam, 48 tahun, bukan lagi asing di kalangan pemain Selangor. Beliau sebelum ini pernah bertindak selaku penolong jurulatih skuad The Red Giants selama 7 musim, iaitu dari 2009 hingga 2015. Sepanjang tempoh itu, Maniam pernah menjalankan tugas selaku pengendali sementara berikutan peletakan jawatan dua bekas jurulatih Selangor, K. Devan dan Irfan Bakti Abu Salim pada pertengahan saingan Piala Malaysia 2011 dan 2013. Maniam yang memiliki Pro Diploma AFC iaitu lesen kejurulatihan tertinggi Asia setaraf lesen Pro UEFA akan dibantu dua penolong jurulatih iaitu K. Gunalan dan Nur Zaidi Rahmat. Sementara itu, bekas pemain Selangor Abdul Rauf Ahmad dilantik sebagai pengurus baharu skuad Liga Super Selangor 2017. Skuad Selangor terus diperkuatkan dengan kehadiran semula penyerang Muhammad Afiq Azmi yang pernah beraksi bersama Selangor pada musim 2015.
Masih lagi mengenai kemelut FAS. Jika pada Jumaat lalu 50 ahli gabungan Kelab Penyokong Selangor gabungan menghantar memorandum untuk dipersembahkan kepada Sultan Selangor bagi menyelesaikan isu yang melanda Persatuan Bola Sepak Selangor FAS. Hari ini, piket diteruskan di hadapan Ibu Pejabat FAS untuk terus mendesak barisan Exco sedia ada melepaskan jawatan masing-masing, hanya melibatkan 25 ahli gabungan. Mereka yang hadir mendesak agar Exco sedia ada FAS bagi menjunjung titah Perintah Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah agar rombakan segera dilakukan bagi menyelamatkan pengurusan bola sepak Selangor yang dikatakan sudah tenat. Tujuan kami datang di pagi-pagi ini hanyalah untuk menyeru agar Exco FAS menjunjung titah Raja Muda Selangor untuk dibubarkan. Kami dah tak mau dengar lagi apa-apa lagi alasan untuk mereka kekal di atas tahta mereka sekarang. Dan kami yakin bahawasanya dengan desakan ini kami berharap pihak pengurusan FAS mengambil tindakan yang sewajarnya. Tetapi apa yang menjadi persoalan, perhimpunan ini hanya melibatkan 25 orang penyokong. Dan adakah mereka membawa suara majoriti penyokong The Red Giant? Perhimpunan secara aman itu diadakan di Ibu Pejabat FAS di Petaling Jaya. Dalam perkembangan sama, penyokong Selangor yang hadir berpiket tidak bersetuju dengan pemilihan P. Maniam sebagai Ketua Jurulatih Baharu Selangor. Dan lantikan ini dibuat saya nampak secara tergesa-gesa. Okey, dan ini bakal mewujudkan satu situasi yang tidak sihat sebenarnya di dalam pasukan sendiri. Saya rasa sekiranya kalau Exco memilih barisan yang sama, saya dah tahu resultnya tetap sama, keputusannya tetap sama dan penyokong tetap akan rasa bosan. P. Maniam sebelum ini pernah menerajui skuad belia Selangor menjulang Piala Belia 2006 dan Piala Presiden 2008. Masalah yang sama turut dihadapi Persatuan Bola Sepak Perlis PFA iaitu masalah kewangan yang menjadi kekangan utama dalam membentuk pasukan bagi menghadapi saingan Liga Perdana musim hadapan. Terkini Pergerakan Pemuda UMNO Perlis dan Majlis Belia Negeri Perlis MBNPS tampil dengan bantuan kewangan, tajaan pemain dan kutipan sumbangan bagi memastikan skuad Singa Utara terus kekal dalam kancah Liga Perdana. Menurut Ketua Pergerakan Pemuda Negeri Syed Atif Syed Abu Bakar, pihaknya tidak bersetuju dengan keputusan PFA untuk menarik diri dan pada masa yang sama menyedari beban kewangan yang ditanggung PFA. Secara keseluruhannya, kita tengok kalau dari segi gaji tajaan seorang pemain pun campur dengan apa yang disumbangkan oleh majlis beliau dan juga yang akan dilaksanakan oleh gerakan Belia 4B. Kita jangkakan jumlah bantuan keseluruhan yang dapat kita salurkan kepada PFA lebih kurang melebihi RM100,000. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada pengurusan PFA susulan tindakan Persatuan Bola Sepak itu mahu menarik diri dari Liga Perdana ekoran masalah kewangan. Sementara itu, kabar angin mengatakan Perlis mahu menarik diri bermula selepas sebahagian besar pemain Singa Utara angkat kaki berhijrah ke pasukan lain atas faktor kewangan. Ia disusuli kenyataan Presiden PFA, Dato' Rozabil Abdul Rahman yang mahu melepaskan jawatan selepas tidak mampu mengeluarkan perbelanjaan sendiri menanggung pasukan itu. Syed Atif dalam pada itu turut berharap badan-badan gabungan dalam PFA dapat mengekalkan Dato' Rozabil Abdul Rahman sebagai Presiden PFA atas sumbangan beliau terhadap bola sepak negeri selama ini. Dalam pada itu, Majlis Belia Negeri Perlis MBNPS bersedia menawarkan sumbangan wang tunai sebanyak RM10,000 sekiranya PFA bersetuju menyertai Liga Premier 2017. Menurut Yang di-Pertua MBNPS, Muhammad Hairi Muhammad berkata, pihaknya sudah mengadakan perbincangan dengan gabungan Persatuan Belia untuk menggerakkan tabung Singa Utara sebagai usaha mengumpul sumbangan belia-belia di negeri ini. Difahamkan setakat ini, PFA sudah mendapat tajaan bas daripada My Bus Perlis dan Mara Linya selain tajaan jersey daripada Carino selama 3 musim. Perkembangan bola sepak, Shah Alam Antlers FC adalah milik warga Shah Alam.
Itulah asas dan matlamat utama kelab bola sepak komuniti ini dalam menongkah arus mengejar impian bersaing dalam arena bola sepak tempatan. Biarpun baru ditubuhkan September lalu, banyak yang boleh dipelajari daripada kelab kecil ini menjelang penswastaan pasukan Liga Malaysia. Ikuti perincian yang disediakan wartawan Fazrik Kamarudin. Segalanya bermula dengan keinginan melihat bola sepak diuruskan secara profesional, telus dan mampan. 7 individu berbekal minat dan keyakinan tampil menubuhkan Shah Alam Antlers. So, terang kecewa dengan senario bola sepak negara. Kalau kami bertuju bising-bising pun boleh buat apa. Jadi there's a saying, perlu mendiang John F. Kennedy pernah cakap, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. Sama juga macam kita, kita duk tanya apa yang kita, bola sepak FAM boleh buat kat kita. So kita contribute jugalah kepada bola sepak tanah air dengan cara kita lah. Perkara pertama yang diberi keutamaan Shah Alam Antlers adalah kestabilan kewangan kelab. Bagi mereka, ini adalah faktor utama kelangsungan hidup mana-mana kelab jika berhasrat untuk bertapak lebih lama dan kekal kukuh. Strategi awal Shah Alam Antlers menjana dana adalah melalui penajaan dan penjualan produk rasmi serta keahlian melalui premis rasmi kelab. Semuanya kita buat dengan cara yang betul. Kalau you tengok, kita dah ada merchandise shop, kita dah ada venue kita sendiri, kita ada gym. Kita buat dulu dan insya-Allah when times come, kita dah engage dengan community. Once community dah jadi macam Shah Alam ni, diorang punya macam hidup mati diorang dengan Shah Alam Antlers. From there, sponsors akan by default insya-Allah akan datang. Dalam masa sama, Antlers turut menumpukan program pembangunan akar umbi yang diberi penumpuan khusus untuk tempoh 5 tahun akan datang. Tujuannya membentuk kelompok pemain berkualiti yang akan menyarung jersey Antlers bersaing dalam Liga Malaysia. Antlers percaya sokongan penyokong juga menjadi nadi penting bagi pasukan. Di sini, Antlers berusaha mewujudkan semangat kepunyaan di kalangan penyokong agar mencintai kelab ini. Dah saya tengok Shah Alam Antlers dari segi management, dari segi padang, semua kemudahan semua bagus dan diorang seperti satu family lah. Lepas tu diorang memang nak naikkan Shah Alam Antlers, nak pergi jauh lagi, bukan untuk sekarang, untuk future. Sebagai permulaan, Shah Alam Antlers yang dibimbing bekas penolong jurulatih Saimda BFC, Ji Mutu, bersaing secara kompetitif dalam Liga Bola Sepak Lembah Kelang, menjadikan Kompleks Sukan Penasnik Shah Alam sebagai venue rasmi digelar Antlers Land. Revolusi tidak tercetus dengan rungutan demi rungutan. Terkilan dengan cara bola sepak diuruskan, Shah Alam Antlers FC tampil mendepani perubahan. Berikan masa dan sokongan, perlahan tapi pasti kejayaan mendampingi susuk mereka yang berani. Bermatlamat memberi kesedaran dan pembelajaran kepada orang ramai mengenai produk dan perkhidmatan hijau dengan lebih berkesan. Putrajaya Floria Strandberhard PFSB mengambil inisiatif menganjurkan program bijak hijau PBH di Bazar Warisan Mega Putrajaya. Ketua Pegawai Eksekutifnya Haslinda Khalid berkata, penganjuran PBH sebagai menyokong usaha Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Putrajaya mendidik komuniti sempena larangan penggunaan polistiren di Putrajaya mulai 1 Januari 2017. Ia selaras dengan Putrajaya yang kini merupakan perintis bandar hijau. PBH berlangsung selama 5 hari bermula 28 Disember hingga 1 Januari depan dengan menawarkan pelbagai aktiviti menarik, antaranya demonstrasi masakan tradisional, permainan rakyat dan jualan produk hijau. Selain itu, turut diadakan pertandingan mengail secara tradisional menggunakan joran buluh di kolam Taman Warisan Putrajaya.
Sebanyak 200 kg ikan daripada jenis pacu, patin, keli, puyuh dan jelawat dilepaskan ke dalam kolam tersebut. Majlis pelepasan ikan disempurnakan pengarah urusan DHZ Resources, Dato' Abdul Halim Samad yang merupakan penaja utama pertandingan mengail. Nasional 8 edisi 27 Disember berakhir di sini. Teruskan menonton TV1. Visual ibu bapa membeli belah persiapan persekolahan anak-anak menutup tirai Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.